Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton yang aku hormati. Kita berjumpa lagi dalam satu episod yang baru. Jadi hari ni lepas sekian lamanya tak muncul, sebab faham-faham je lah, bulan puasa kan, konon tu semangat nak buat video review. Tapi bila dah puasa tu, masing-masing pun faham kan, lepas berbuka apa semua, banyak lagi benda nak buat. Tapi tak apa, hari ni ada satu lagi produk yang aku nak review berkaitan dengan lantern ataupun lampu camping. Salah satu lantern yang popular lah pada masa ini, iaitu kita ke brand daripada Soften BLF-LT1. Okay, so sebelum kita pergi lebih jauh tak review pasal produk ni, masa korang beli, dia akan datang dalam packaging kotak biasa sahaja, macam ni. Dia tulis Soften, and then dia ada QR code. Jadi apa yang kita akan dapat dalam kotak ni, kalau kita beli lantern Soften ni, kita akan dapat dia punya manual pengguna. Manual pengguna seperti biasa, manual pengguna kalau Soften ni dia agak komprehensif. Bahasa Inggeris dia pun tepat, walaupun dia dibuat di negara China. Dan kat sini kita boleh tengok dia ada pelbagai fungsi lah, Tapi tak apa, kita pergi lepas ni detail daripada manual penggunaan. Selain daripada tu, dia akan datang dengan extra button penghidup dia ni warna putih, O-ring, dan juga dia punya penutup USB-C charge. Dia datang juga dengan O-ring berwarna oranye ni, which is yang aku dah letakkan dekat kepala lantern ni. Apa fungsi dia? Tak ada fungsi apa pun, just sebagai macam satu, apa cakap ni, kita nak bagi nampak cantik sikit lah kan. Tak ada peranan apa pun O-ring oranye ni sebenarnya. Lepas tu dia datang dengan USB-C charge, Yang lantern ni datang dengan C charging, which is zaman sekarang ni handphone semua dah pakai USB-C. So senang, bawa satu kabel saja dan kita boleh gunakan, bukan saja untuk handphone dan juga untuk lantern ini. Itu saja. Dalam dia datang dalam soft pakai ni, lantai lembik ni, span ni, untuk masa packaging, masa penghantaran dia tak efek sangat lah kalau dicampak-campak macam tu kan. So itu saja packaging dia, simple, sangat simple. Simpan dulu packaging dia. Dan kita pergi kepada lantern Soften ni. So lantern Soften ni, seperti untuk pengetahuan apa penonton semualah, Soften dah lama keluarkan lantern ni, tapi dulu nama dia berbeza lah, dia panggil Q8 kan. Dan later dia evolve, rasa dalam dah lebih pada 4 tahun dah pengeluaran lantern ni. Dan dari segi, kita tengok dulu dari segi build up quality lantern ni. Kalau you tengok, dia datang daripada body, diperbuat daripada aluminium alloy. Aluminium alloy memang kalau pegang tu steady, steady, nampak kukuh. Lepas tu dia ada button penghidup dia ni. Dia ada datang dengan diffuser dia, memang dah ada sekali diffuser dia. Dia dah ada dengan dia punya pencangkuk ni untuk kita gantungkan lantern ni. Dan juga bawah ni dia ada lubang yang boleh kita pasangkan kepada tripod. Bukan satu saja, dia ada datang dengan 2 lubang untuk dipasangkan dengan tripod, Itu satulah dari segi, bagi aku pro dia. Lantern ni punya build up sangat kukuh, dan dia punya knurling dia tu yang dia buat ni, corak-corak pattern-pattern ni, dia memang agak grippy. Simple, grippy, dan tak mudah tergelincir daripada tangan lah. Okay. So bagaimana pula dengan dia punya power dia? Soften BLF LT1 ni, dia datang dengan 4 biji bateri. Soften bagi standard 3000 mAh, bateri 18650. 3000 mAh, milliamp per hour, ada 4 biji. Dan kalau kita kali dengan 4, 3 kali 4 sama dengan 12,000 mAh keseluruhannya. Jadi 12,000 mAh ni kira kapasiti yang agak besar juga
Kapasiti yang agak besar. Tapi tak apa So bateri kita dah tulas. Kalau kita tengok dalam dia ni, kita boleh nampak coil spring dia pun agak tebal tebal dan kemas pemasangan dia. Cuma dalam ni aku rasa dalam ni pun masih lagi aluminium alloy. Satu, the whole body ni aluminium alloy. Cuma yang apa aku nak beri penekanan sikit, Sofirn BLF LT1 ni tahun 2022 dia dah start keluarkan pengeluaran barulah, Sofirn BLF LT1 Anduril 2. Berbeza, sebelum ni dia pakai Anduril 1. Dan apa bezanya Anduril 2 dengan Anduril 1 ni? BLF LT1 ni dulu kalau datang dengan masa version B5 dulu, sebelum Anduril 2 ni, dia punya lumen dia dari starting from 5 lumen ke 500 lebih lumen sahaja. Dan yang upgraded version ni, aku beli ni adalah yang upgraded version. Dia dari 8 lumen minimum ke 860 lebih something kekuatan lumen dia. So satu perbezaan yang sangat besar pada harga yang masih lebih kurang sama. Apa yang membezakan dia dengan Anduril 1 dengan Anduril 2 punya lantern ni? Yang satu ni dia banyak penambahbaikan dia kepada electronic board dia lah, yang macam ni. Circuit board dia pun ada berubah. Nanti aku akan tunjukkan, boleh tengok dekat detail video ni, aku akan tunjuk perbezaan je lah. Apa yang membezakan dia punya electronic board ni dari version yang baru ni dengan version yang lama. So one of the perbezaan adalah peningkatan dari segi aspek throwing lumen dia yang lagi besar pada model terbaru. Dia punya diffuser ni, yang putih ni pula dia perbuat daripada plastik, gelas plastik macam tu kot. Quite sturdy, memang nampak kukuh lah kan. Tapi janganlah pula kita ketuk. Dan dia memang pantulan cahaya yang dikeluarkan daripada diffuser dia pun sangat terang. Nanti kita akan demo. Overall masih lagi atas penutup pun dia pakai aluminium alloy. So plastik part ni atau getah pun plastik part ni hanyalah pada penutup USB-C dia saja kat sini. Dan penutup ni pun sangat simple. Nak buka senang, nak tutup balik pun senang. Tapi perlu ditutup dengan rapi sebab Sofirn ni dia rata dia datang dengan IPX7 IPX7 waterproof lah. That's why dia ada letak O-ring dia dekat sini, rubber O-ring kat sini. Kat sini yang dia bagi spare part tu, kita boleh tukar lah kalau dah rosak. Okay, alright, masukkan balik. So dari segi diameter, bukan berat dia kata begini. Sebenarnya bagi aku kalau lantern ni orang kata nak bawa ke perkemahan yang tak memerlukan ada hiking, bagi aku okey. Kalau korang berkemah yang perlukan hiking, berjalan dulu jauh-jauh sebelum nak berkemah, tak berapa sesuai. Sebab dari segi keberatan dia, tanpa bateri dia 400 gram plus berat dia. Dan kalau siap dengan bateri, dia boleh capai berat 600 lebih plus. Sebenarnya sangat-sangat berat Kalau nak katakan dia bersesuaian untuk carry, bagi aku mungkin satu boleh lah. Kalau nak bawa dua, bagi yang hiking tak sesuai. Tapi kalau korang berkemah yang datang memang packing dengan bawa kereta, boleh masuk dalam terus setup, bersesuaian lah, okey. Tu dari segi kelemahan dia lah, sangat berat So dari segi dia punya lampu dia one touch saja dia akan on. Dia ada datang dengan cool white dengan warm white yang kita boleh adjust. Kalau macam ni, kalau kita nak meningkatkan dia lampu tu, kita hanya tekan dan dia akan pergi maksimum, dan tekan balik dia akan pergi ke lowest punya pencahayaan dia. Kalau kita nak tukar daripada warm white ke cool white atau sebaliknya, kita hanya perlu tekan 3 kali, dan kali terakhir tu kita hold 1, 2, 3, kita hold. Okey, ni nampak dia dah jadi agak warm, maximum warm. Dan kalau kita tekan balik, dia akan drop down. Kalau kita nak tukar balik, 1, 2, 3 hold. Okey, lepas tu kita akan decide which color kita nak. Ni dia dah jadi warm light, warm putih, cool white. See, terang, sangat terang Okey, kita boleh adjust lah sesuka hati kita.
Selain daripada tu, apa lagi function yang ada sebenarnya pada lantern ni? Kalau kita baca dia punya manual, lantern ni juga boleh buat strobe. Dia ada strobe. Strobe ni penting, blinky and strobe, blinky dan juga ada strobe. Strobe ni penting bagi kes-kes kecemasan lah, untuk menghalau haiwan liar dan sebagainya. Strobe sangat penting. Okay, simple. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita pergi tengok lantern ni. Aku dah buat demo kat kawasan yang gelap. Jom kita saksikan.
Okey, tadi kita dah tengok macam mana ujian pencahayaan dia tadi. Jadi secara kesimpulan atau rumusan yang aku boleh buat adalah, satu, dari segi pro dia, one of the best lantern lah dari segi quality. Kalau korang cari quality ketahanan dengan warranty yang lama diberikan oleh pihak pengeluar, which is Sofen, bagi aku berbaloi lah dengan harganya pun tak berapa mahal lah. Price range tu aku rasa korang boleh semak sendiri dekat platform online ada, ataupun di Sofen sendiri yang ada kedai dia sendiri dekat Lazada dengan Shopee. Yang kedua, dari segi cahaya yang korang akan dapat sangat puas hati sebab sangat terang, sangat berbaloi. Memang boleh menerangi kawasan yang sangat luas. Kalau ada buat perkemahan tu memang betul-betul berbaloi lah. Yang seterusnya, lantern ni adalah waterproof IPX7. Jadi korang tak perlu risau kalau nak letak di luar kawasan yang berpenutup di kawasan perkemahan. Kena hujan ke apa, tak ada masalah. Yang penting korang boleh kena tutup dia betul-betul, secure betul-betul. Jangan ada longgar-longgar apa semua supaya air tak masuk. Boleh digantung, satu kelebihannya. Yang paling best sebab dia ada lubang untuk dipasangkan kepada tripod. Jadi lantern sebenarnya bagi aku, kalau bukan pakai untuk perkemahan pun, korang perlu ada satu untuk kecemasan sekiranya rumah sendiri blackout. Kalau rumah blackout, ni lantern is the best lah untuk korang standby, untuk jadikan lampu rumah untuk sementara waktu. Seterusnya, lantern ni dengan milliamp hour dia punya bateri tu, dia juga boleh dijadikan sebagai power bank. Dia boleh mengecas. Kalau korang emergency nak cas handphone ke atau lampu suluh yang lain, korang boleh gunakan lantern ni sebagai power bank. Menarik kan? Cuma dia punya lagi satu belum tu kelebihan dia, without dia punya bateri ni, korang cabut, korang connectkan USB ni dekat power bank pun, korang masih boleh menghidupkan lampu dia. Tu satu lagi. Aku nak demo tapi itulah, power bank aku tak ada pula ni. Dan yang kontranya satu lah, berat yang amat, terlalu berat bagi aku untuk dijadikan lantern yang kita nak carry away hari-hari, nak pergi berkemah kalau memerlukan perjalanan jalan kaki yang jauh. Tak sesuai, berat sangat dan dia kuat makan space juga. Dan dari segi aspek penjagaan dia, sebab dia berat, kalau dia jatuh, impact dia sangat beri impact yang besar kepada lantern ni tersendiri lah. So macam mana nak jaga dia? Lantern ni korang boleh dapatkan juga dia punya casing lah. Dia tak ada casing sendiri yang Sofen keluarkan, tetapi korang boleh dapatkan casing tambah casing daripada produk luar yang korang boleh beli. Contohnya macam ni. Ni casing ni murah je. Kalau beli online rasa dalam bawah RM10 dah dapat. Korang carilah satu casing untuk speaker JBL Flip 3 dan Flip 4. Carilah JBL Flip 3 and Flip 4 dari China. Murah-murah saja. Memang sesuai, boleh guna untuk simpan lantern ni macam ni. Simple. It's nice. Kalau tak pakai, simpan dalam ni. Nak bawa pergi berkemah pun dengan King rasa lebih secure sebab dia hard cover, hard body dia ni. So dia akan lebih protektif lah kepada lantern kita. Datang sekali dengan hook, boleh digantung kat dalam bag supaya tak bergerak-gerak. And then dari segi aspek penjagaan, kalau let's say korang tak nak guna lantern ni secara lama, sebab lantern ni kita boleh adjust ni sebenarnya, lampu ni nak padam terus atau on macam ni. Tapi untuk jaga bateri kalau tak pakai lama, kita just boleh, satu, kalau terlalu lama tak pakai, kita keluarkanlah bateri tu, jauh lebih bagus. Atau kita just longgarkan macam tu, nampak, sampai bateri lampu ni hilang. So longgarkan lagi sikit dan boleh simpan. Jangan longgar sangat sampai tercabut. Kalau nak pakai nanti just ketatkan balik dan kita tengok lampu tu dah menyala dan dia dah sesuai untuk digunakan. Alright, jadi itu saja perkongsian aku untuk setakat ini. Jadi minta maaf sebab lama tak ada video baru sebab bulan puasa kan, kita sibuk. Cuma aku nak ambil kesempatan inilah ingin mengucapkan, sebab beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri, nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton-penonton yang aku hormati. Semoga kita dapat menyinari Ramadan yang berbaki ini dengan amal ibadah
dan kita menerangi Aidilfitri kita dengan kemaafan dan apa orang cakap, sambutan yang selamat. Itu saja daripada aku untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Kalau bermanfaat, korang suka, please subscribe, share dan like. Semoga akan dapat memberi aku lebih semangat lah untuk buat review barang-barang lain. Dan setakat itu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berjumpa di lain siaran.